Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya baru lepas exercise pagi ni. So saya akan share video mengenai macam mana apabila kita sudah dapat story yang solid. So kita akan developkan story itu menjadi sebuah cerita yang sangat menarik. So sebelum apa-apa kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa aslihna sya'na kullah wa la takilna ila nafsina tarfata aina. Semalam saya dah share video dengan anda semua mengenai bagaimana saya selalu dapat story untuk saya, story yang kecil yang makin saya developkan. Dia sekarang ni apa yang saya mahu anda fahami bahawasanya story itu ada dua type ya. Satu story yang kira macam isu itu isu semasa, current, dan satu lagi isu yang lebih evergreen. So maknanya cerita yang pertama tadi yang current issue itu, cerita itu cuma kita boleh pakai sesuai dengan disiarkan dan sesuai disiarkan dipertontonkan untuk tempoh-tempoh tertentu. Ada satu cerita lagi yang cerita kedua itu cerita yang evergreen. Itu cerita yang apabila kita disiarkan 10-20 tahun akan datang, cerita masih lagi relevan yang boleh diterima. Okey, sebagai contoh ya, cerita Orang Gaji 41 yang karakternya Lepah Bedah. Saya tulis cerita itu pada tahun 2002 macam tu, dan telah pun mencecah selama tempoh 20 tahun. Dan saya yakin bahawasanya cerita itu jika disiarkan balik di TV3, disiarkan balik untuk dipertontonkan pada penonton sekarang, cerita itu masih boleh diterima dan karakter Pabedah itu sendiri masih boleh menghiburkan anda semua walaupun telah 20 tahun berlalu. Begitu juga dengan cerita Orang Gaji Mertua versus Mantu yang saya tulis pada tahun 2004. Kalau disiarkan sekarang, saya yakin cerita itu masih mendapat sambutan. Saya lebih cenderung ya untuk memilih cerita yang pada saya untuk yang type kedua tu. Kerana pada saya cerita itu yang bagus ialah cerita apabila dia dapat menjentik hati setiap penonton walaupun ketika mana dia disiarkan. So apa ni sekarang ni saya mahu mengajak anda semua, terutama adik-adik yang baru ingin mencubakan dalam bidang penulisan skrip, supaya kita apabila kita dapat salah satu cerita itu, kita peram dulu dia. Kita jangan terus tulis. Kita peram dulu, mungkin dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kadang ada makan tahun. Sebab cerita Syakira sendiri pun saya peram cerita itu hampir 5 tahun sebelum 2 tahun kemudian saya buat proposal dan saya bagi kepada producer, dan bila masuk stesen TV, maknanya cerita itu boleh diterima pada ketika ini, dan saya yakin cerita itu apabila disiarkan nanti 5-6 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, cerita itu masih boleh diterima. Setelah mendapat cerita yang solid, saya ada satu buku yang saya ataupun satu thumb drive yang saya simpan khusus untuk what we call it a bank idea. Dan setiap kali apabila ada keperluan permintaan daripada producer yang nak ke cerita macam ni, sebab kita bukan saja kita tulis cerita itu kita syok sendiri, tak ada. Kita kadang-kadang kita melihat pada bagaimana permintaan daripada stesen TV, sebab setiap kali proses permintaan daripada TV station itu, kita kena evaluate lah cerita yang macam mana kita nak. Kita juga perlu menjadi penonton yang baik untuk memanglah saya sendiri pun saya tidak punya waktu yang cukup untuk tengok setiap drama di stesen TV itu. Tetapi bila ada waktu, kita tengok balik, kita kaji balik, dan yang penting sekali, kata orang, kita apabila drama kita itu disiarkan, kita perlu kita perlu tengok balik cerita kita itu. Kita bukan tujuan apa, kita untuk mencari kecacatan yang ada. Kalau kita tengok cerita ni, kalau aku buat macam ni kan bagus, kalau aku buat macam ni kan bagus, walaupun cerita itu telah disiarkan dan telah berlakunya finished product. So even bila saya tengok balik cerita sebelum pulang pun, saya masih lagi mempersoalkan diri saya, kenapa aku tak buat macam ni, kenapa aku tak buat macam ni. So itu yang saya kata, writing itself, untuk seorang writer, kalau kita nak jadi bagus, kita kena sentiasa perbaiki diri, kita kena sentiasa belajar,
Dan jangan takut untuk belajar dengan orang-orang yang baru, kerana sesungguhnya mereka juga mempunyai satu kelebihan. Kelebihan kita kat sini, kekurangan kita di sini. Kelebihan mereka di sini, kekurangan mereka. Nobody perfect. And then, okay, untuk hari ini, itu saja yang boleh saya perkatakan. So, besok kita akan bercakap dengan macam mana saya evaluate story, and then kemudian saya bentuk karakter untuk membolehkan dia carry cerita itu menjadi cerita yang hebat. Okay, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Bye.